Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda amama. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik dalam urusan agama kita, dan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala keikhlasan yang jitu dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Seingat saya, kuliah kita ni sudah sekurang-kurangnya 2 kali tertangguh, tak jadi. Dan saya tadi nak bawa kitab yang selalu saya bawa, cari tak jumpa. Jadi saya bawa kitab lain tu, tak tahu berhenti di mana. Nak tanya tuan-tuan, kalau tuan-tuan hafal tu pun dah 2 bulan ya, kalau hafal pun dah lupa juga ya. Jadi saya akan teruskan pada pagi ini. Nanti kita akan cek balik. Kalau bisa kata terlajak, boleh patah balik lah ya. Kalau terulang pun insya-Allah membantu memantapkan kembali kefahaman kita. Iaitu pada pagi ini kita baca bab yang kedua ya, dalam kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadhil Ustaz Mahathir bin Haji Jul hafizahullah ta'ala. Iaitu berkaitan tentang at-tarku ya. At-tarku adalah perkataan bahasa Arab daripada taraka yatruku, maknanya meninggalkan. Sebab itu kita pun sudah guna juga bahasa tarikah, pembahagian tarikah ya. Tarikah tu asalnya harta yang ditinggalkan oleh si mati. Jadi tapi at-tarku di sini dia masih ada kaitan dengan bab yang pertama. Iaitu bab yang pertama kan kita bincang tentang tajuk bid'ah. Jadi tajuk bid'ah ini kita telah terangkan alhamdulillah secara ringkasnya. Kita telah faham kalau bid'ah dari segi bahasa, asalkan perkara itu baru, dahulu tidak ada, dinamakan bid'ah. Tapi kalau dari segi syarak ya, ulama ada 2 pendekatan. Ada yang takrifkan bid'ah itu secara luas, apa sahaja yang tidak dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dinamakan bid'ah. Tetapi ulama yang mengambil pendekatan luas ini, selepas itu dia akan cek perkara baharu ini ada tak selari dengan mana-mana dalil sesuai dengan syariat. Kalau ada, boleh lakukan. Diistilahkan sebagai bid'ah yang terpuji atau bid'ah hasanah ya, perkara baharu yang baik. Tapi kalau didapati bercanggah dengan syariat, tak disokong oleh dalil, maka dilarang melakukannya ya. Itu dinamakan bid'ah yang sayyi'ah, buruk, ataupun bid'ah yang dalalah ya, bid'ah yang sesat. Jadi bid'ah ya baru. Contoh saya rasa kat sini mungkin ada buat sambutan Maulidul Rasul kan, ada perhiasan-perhiasan dekor ya. Dekat kapet pun ada lagi macam apa ni. Bagi ni bapak ya. Bila nak buat sambutan ni? Ada perempuan tak buat hari ni. Ada ceramah. Itu kan kalau dari segi istilahnya bid'ah lah. Sebab zaman Nabi SAW tidak dilakukan sambutan Maulidul Rasul sebagaimana yang kita lakukan ya. Nabi SAW sambut Maulidul Rasul dengan berpuasa pada hari Isnin. Mana baginda sambut Maulid setiap minggu.
Bila ditanya oleh para sahabat tentang puasa hari Isnin, Nabi SAW menjawab, zaka yaumun ulidtu fihi wa unzila ilayya. Hari Isnin itu saya puasa kerana itulah hari saya dilahirkan, dan hari saya itu diturunkan wahyu kepada saya. Jadi bid'ah itu kita tidak nafikan, tetapi ulama akan lihat adakah sambutan Maulid Rasul ini disokong oleh dalil. Bila didapati disokong oleh dalil, maka termasuk bid'ah hasanah. Atau setengah ulama lain, dia hanya khususkan bid'ah ni hanya kepada yang tak ada dalil. Jadi kalau seumpama sambutan Maulid Rasul ni dia ada dalil-dalilnya, dia tak nak namakan bid'ah dari awal. Tak ada masalah lah. Yang penting dari segi hukumnya apa? Sebab bid'ah bukan hukum ya. Setelah kita belajar bab bid'ah, satu benda yang kita kena ingat, nama bid'ah ini bukan sejenis hukum. Ia hanya satu istilah merujuk kepada benda baharu. Hukum yang 5 itulah wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Ya, jadi yang ditanya sekarang, apa hukum menyambut Maulidur Rasul? Jawabnya adalah hukumnya paling ringan harus. Boleh jadi sunat, dapat pahala. Kita itu menyambut Maulidur Rasul kerana ada kaitan dengan kasih kepada Rasulullah SAW, dan kasih pada Nabi itu dituntut. Bahkan sehari dua ni saya perhatikan kawan-kawan kita yang dahulunya agak keberatan dengan sambutan Maulidur Rasul, mereka dah mula berjinak-jinak juga. Sudah mula buat forum, tapi dia mungkin masih malu-malu sikit lah nak kata maulid. Saya tadi terbaca satu poster forum Zikra Rasul. Forum Zikra Rasul. Saya dua ni lah. Apa makna Zikra Rasul? Memperingati Rasul. Tak apalah, Alhamdulillah lah. Kurang-kurang mahu juga berprogram mengingati Nabi SAW. Tak nak namakan maulid tu tak apalah, kita tak ada masalah. Yang penting perbuatan itu pun tidak ada. Forum-forum Zikra Rasul dan sebagainya tidak ada zaman dahulu. Tapi kan tidak bercanggah dengan syarak. Kemudian biasa juga macam semalam saya kuliah maulid, ceramah maulid di satu tempat. Lepas ceramah dihidangkan makanan. Hidangan makanan kan juga daripada agama. Nabi SAW yang berpesan aqimut ta'am, jamulah makan. Kemudian selawat jelas dari agama. Allah yang perintahkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat yang berselawat ke atas Nabi dengan cara yang layak dengan Allah lah. Kayak kita kalau selawat, kita doa pada kebaikan kepada Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian ada tempat buat qasidah. Qasidah ni kan melantunkan syair, nasyid dan sebagainya. Itu hukum asalnya harus. Hukum asal menyanyi itu harus. Tapi boleh berubah jadi haram. Mungkin liriknya itu yang haram, mungkin yang menyanyinya tak tutup aurat. Tapi itu perkara yang mendatang. Bukan menyanyi je haram. Ada perkara yang haram dengan dirinya, seperti minum arak. Minum araknya tu dah haram dah. Tapi menyanyi haram tak? Kena tengok dia nyanyi apa, dia nyanyi dalam keadaan macam mana. Tapi kalau qasidah maulid, biasanya apa lirik dia? Memuji Allah, memuji Rasulullah SAW, memuji Al-Quran. Jadi ini perkara yang baik, memberi peringatan. Kalau kita faham qasidah tu lagi indah dalam hati kita, menimbulkan rasa kasih, rasa ingat pada Nabi SAW, maka itu dapat pahala. Apa lagi? Semalam pun sama sembang dengan jawatan kuasa sambutan maulid. Dia pun masih boleh berarak lagi. Saya pun heran juga dapat apartment. Saya tanya berarak daripada mana? Daripada bawah ke atas. Dia macam bukit. Wah, boleh tahan. Ya. Berarak sebelum Maulid Rasul ni kan bid'ah. Tak ada zaman Nabi. Tapi apa hukum berarak? Berarak kan berjalan beramai-ramai. Kalau satu orang berjalan seorang-seorang, kita tak panggil berarak. Kita tengok dia sedang berarak apa jalan seorang-seorang. Kan berarak ni konotasinya berjalan ramai-ramai. Hukum berjalan ramai-ramai harus. Dia boleh berubah jadi haram. Mungkin sebab tak tutup aurat. Mungkin sebab bila berjalan ramai-ramai tu, habis dia langgar je kedai-kedai tepi jalan tu, terbalik orang punya sayur ikan semua. Itu sebab merosakkan harta benda orang. Tapi akhirat semalam bersembang-sembang katanya ada juga ustaz, bila ditanya tentang sambutan Maulid Rasul,
Katanya tak bagus. Kerana yang berarak-berarak tu bukannya semayang pun. Mana dia tahu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak baguslah ustaz sangka buruk macam itu. Ya. Yang tengok bola pun semayang. Mana ustaz tahu? Saya pernah ada pengalaman nak kuliah maghrib di sebuah masjid di Shah Alam. Masjid sangat hampir dengan stadium. Jadi saya sampai nak kuliah tu, Masya Allah penuh pula malam ni. Takkan ramai sangat peminat kuliah saya. Rasa tak ada ramai macam tu. Sampai nak parking pun susah. Memang penuh daripada depan saf sampai belakang. Lepas semayang clear. Sebab mereka nak pergi tengok bola malam tu selama lawan Singapura ke apa dah. Ya, dah lama lah ni. Yang pentingnya maknanya nak tengok bola pun bukan semua tak semayang. Ada lah yang tak payah tengok bola tak semayang pun ramai. Tak ada apa pun dia memang tak semayang. Ya. Tapi makna kata orang yang pergi tengok bola pun ya, masih ada yang singgah semayang dulu. Kenapa nak sangka buruk orang yang perayaan Maulid tak semayang? Ada seorang dua yang jadi seperangai tak semayang hanya semangat berarak tu soal dia. Haram juga dia berarak ke tak berarak, tak solatnya itu haram. Jadi berarak hukum asalnya harus. Kalau untuk menzahirkan misalnya kegembiraan kerana kita sudah 65 tahun merdeka macam baru-baru ni, dia harus. Tapi tengoklah kalau pakai seksi, pakai tak tutup aurat, ya. Jadi itu haram kerana sebab yang mendatang. Tapi berarak sebenarnya madu Rasul, alhamdulillah setakat kita perhatikan di tempat kita ni, pesertanya pakaiannya bagus, tutup aurat, dan sambil berarak tu berselawat atau melantunkan nasyid dan sebagainya, itu harus. Bawa sepanduk ya harus. Jangan cerita bawa sepanduk Maulid, bawa sepanduk PRU nanti pun orang ada. Sebenarnya penahan calon kan, itu kan tak ada dalil juga, perkara baru. Tapi tak ada masalah kerana tidak bercanggah dengan agama. Jadi moralnya kita sudah faham lah tentang masalah bid'ah. Ulama bagi bid'ah kepada dua, ada yang baik, ada yang buruk. Ada ulama bagi kepada 5. Tengok pada hukum, ada bid'ah baru tapi wajib buat, ada bid'ah sunat, ada bid'ah harus, nak buat pun tak apa, tak nak buat pun tak ada masalah. Ada bid'ah yang makruh ya, kalau kita buat, dan ada bid'ah yang haram ya, terutama dalam perkara akidah, keyakinan. Tak ada bid'ah hasanah. Keyakinan mesti sama macam keyakinan Nabi SAW, tak boleh berbeza. Baik. Jadi oleh kerana saya tak pasti kan kita berhenti di mana, saya terus lompat ke bab yang kedua. Kan orang yang anti bid'ah melulu, kita juga anti bid'ah. Kita tak suka pada bid'ah, tapi bukan melulu semua benda baru kita tak suka. Dan bukti mereka yang begitu anti, mana boleh ada bid'ah dalam agama, semuanya sesat. Mereka masa pandemik COVID-19 pun sembahyang jemaah jarak-jarak juga. Padahal sembahyang jemaah antara makmum dan makmum itu berjarak, itu kan bid'ah. Bukan saja Nabi SAW dan para sahabat tak buat, bahkan Nabi bukan mengarahkan berbeza. Nabi suruh penuhkan ruang-ruang kosong. Kita itu hari masa pandemik kan kita mengarahkan, imam siap remind kepada makmum, jemaah diingatkan supaya menjaga perjalanan sosial. Kenapa kamu buat? Oh, pandai pula dia kata itu kerana ada keperluan, nak jaga nyawa, nanti ada jangkitan bahaya. Itulah namanya bid'ah hasanah. Yang kata ada jangkitan, ad-darru yuzal, perkara yang memudaratkan perlu dihilangkan, itu dalilnya. Bila kita bagi tahu sahabat Nabi Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu pun ada buat bid'ah, yakni perkara baru yang hasanah, iaitu baik, mereka marah. Mana mungkin Sayyidina Uthman buat bid'ah? Sayyidina Uthman buat azan tambahan pada hari Jumaat tu. Azan kan asalnya 1 kali. Khatib naik atas mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Khatib duduk, azan sekali je. Tapi Sayyidina Uthman tambah azan sebelum tu. Sebelum daripada azan khatib naik mimbar tu ada azan lain. Kenapa hasanah? Kerana azan tambahan itu membantu orang untuk sempat ke solat Jumaat. Kalau khatib naik atas mimbar baru dia perasan solat Jumaat, itu ada yang akan tertinggal ya. Jadi kata dia itu bukan bid'ah. Sebab Sayyidina Uthman gunakan qiyas. Sayyidina Uthman qiyas azan kedua itu kepada azan subuh kan 2 kali. Azan sebelum masuk waktu sekali, azan masa masuk waktu sekali. Surah ni amalkan tak?
Tak. Jadi kalau nak hidupkan sunnah, elok. Sebab menghidupkan sunnah yang telah mati, mana azan pertama tu dah mati sunnahnya itu mendapat pahala seperti orang yang mati syahid. Tapi untuk mengelakkan ada yang kelam kabut, kan belum masuk waktu dah sembahyang subuh, kan, ataupun nak puasa belum subuh dah terpaksa berhenti makan, ya, eloklah diwar-warkan dalam grup WhatsApp jemaah. Mulai misalnya sekarang bulan Oktober, kan, mulai 1 November misalnya, surau kita akan menghidupkan kembali sunnah azan pertama sebagaimana yang diamalkan di zaman Nabi SAW. Harap para jemaah maklum dan sebarkan kepada jemaah yang lain, misalnya begitu. Jadi dalam tempoh yang ada tu, tiap-tiap hari di blast dalam grup WhatsApp. Kalau orang terkejut pun mungkin hari pertama, hari kedua malam dah tak biasa lagi, kan. Apa sangat bila buat tabiat apa ni, belum waktu lagi dah azan, ya. Jadi itu adalah satu fadilat yang besar, menghidupkan sunnah yang telah mati, ya. Baik. Jadi kata dia, Sayyidina Osman kias kepada azan subuh. Yang kias itu adalah dalilnya. Natijah daripada guna kias tu bid'ah hasanah, perkara baru yang baik. Tapi mereka ni kadang-kadang sudah ada mental block. Macam mana kita terangkan pun dia tetap tak nak terima. Padahal jelas sahabat buat benda baru yang baik. Itulah namanya, istilahnya bid'ah hasanah. Tak nak namakan bid'ah pun tak ada masalah. Poinnya, tak semua benda baharu haram. Kena timbang pada neraca hukum. Kalau bercakap dengan hukum, iaitu baru haram. Dia tidak faham. Dia kata ini Sayyidina Osman guna kias. Dan kias dalil. Sebab tu kita kata bid'ah kena timbang pada dalil. Bila ada dalil yang menyokong, tidak dilarang. Nak nama hasanah silakan. Tak nak namakan bid'ah pun tak ada masalah. Tapi kamu ni mengharamkan semua. Sawatan maulid pun tak boleh, ya. Sekarang dah kendur, alhamdulillah. Kalau setakat nak ceramah maulid boleh katanya, okeylah tu. Cuma jangan sambut maulid pergi tawaf kubur. Ada korang sambut maulid tawaf kubur lah. Kalau nak buat ayat macam tu, ya boleh sambut maulid, asalkan jangan sambut maulid pergi minum arak. Memang jelas. Ada ke tuan-tuan sepanjang hidup orang buat sambutan maulid dengan acara mentawaf kubur? Ini kan fantasi. Masih malu-malu Allah nak kata saya dah terima maulid. Apa salahnya dulu saya tersilap faham, ya. Tapi alhamdulillah nampaknya dengan pertukaran pencambahan ilmu, nampaknya tak ada masalah. Maulid tidak bercanggah dengan agama, kan senang. Kembali, ya, kepada at-tarku adalah sesuatu yang Nabi SAW tak buat. Jadi orang yang anti sangat kepada bid'ah hasanah ini, kata dia, mana boleh buat, Nabi pun tak buat. Kalau benda ni baik, tentu Nabi buat. Bahkan bukan setakat itu, dia kata, kalau benda ni baik, tentulah sahabat tabi'in buat. Lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Kalaulah sambut maulid ni bagus misalnya, tentulah sahabat Nabi ada buat. Tentulah khulafa ar-rasyidin ada buat. Kenapa sahabat Nabi tak buat? Kerana tak bagus. Kan begitu. Jangankan yang sahabat tak buat kamu nak kata haram. Yang Nabi tak buat belum tentu haram. Yang Nabi tak buat pun belum tentu haram. Jadi sembang kata kalau lama ini bagus satu sahabat buat, tu sembang yang tidak ilmiah. Kerana sahabat tak perlu pada maulid. Maulid ni kan wasilah, bukan tujuan. Maulid ni bukan macam sambut hari raya puasa, hari raya Idul Adha. Itu mesti pada harinya. Lambat nak raya kita 27 Ramadan kita raya siap-siap, boleh tak? Tak boleh. Raya kan 1 Syawal. Raya haji kan 10 Zulhijjah. Ya. Susahlah, sibuk lepas-lepas Arafah, peletih kita raya siap-siaplah sebelum wukuf. Tak boleh. Kerana itu memang harinya. Tetapi sambutan maulid bukan harinya tu, tapi hikmah di sebalik peringatan itu. Nak ingatkan orang pada Nabi SAW, nak ingatkan orang pada sunnah Nabi SAW. Tak mesti sambut 12 Rabiul Awal. Jadi kalau semua nak berebut 12 Rabiul Awal, tak ada penceramah yang boleh. Semua dah penuh jadual dia. Tak kisah 12, 13, 14, bukan Rabiul Awal pun nak ingatkan kelahiran Nabi, tak ada masalah. Dia bukan ibadah khusus, ya. Dia dapat pahala itu kerana caranya betul dan niatnya itu baik, ya, kerana Allah SWT. Niat baik saja tidak memadai, cara juga tidak boleh melanggar syarak. Baik. Jadi
Sesiapa yang mengatakan jangan buat satu perbuatan semata-mata kerana ianya tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang itu telah buat bid'ah. Dia dah mereka-reka benda yang agama tak kata. Saya ulang lagi sekali saya beri contoh kan dulu kan ada kecoh tak boleh selawat selang tarawih. Ingat lagi kan tragedi tersebut. Selawat ni bila-bila boleh. Jangan kita berbebankan benda yang agama tak bebankan. Solat dia kena ada waktu dia. Solat, oleh kerana hari ni hujan nak datang susah awal-awal pagi ni, kalau kita solat subuh pukul 10 je lah pagi ni, hari pun cuti kan. Tak boleh. Solat ada waktu dia. Tapi selawat kan tak ada waktu. Selang tarawih boleh, sebelum tarawih boleh, lepas tarawih boleh. Time dia jogging pun boleh selawat. Jangan pula sambil sembahyang jogging, itu kan haram. Selawat ada tak? Larangan jangan selawat masa kita jogging. Boleh, jogging jaga kesihatan tubuh badan. Selawat untuk jaga hati, untuk dapat rahmat. Sekali selawat, Allah selawat pada kita 10 kali, itu kan rahmat. Jadi bila dikatakan selawat selang tarawih jangan, alasannya Nabi tak buat, adakah haram? Kalau dikata haram, dia langgar Quran, dia langgar hadis, dan dia langgar ilmu yang digunakan oleh para ulama dalam mengenal pasti hukum. Nama ilmu itu usul fiqh. Baik, dia langgar Al-Quran. Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa kepada kamu oleh Rasul, maka hendaklah kamu ambil. Mana ambil? Terima, amalkan. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang baginda larang kamu daripadanya, hendaklah kamu berhenti. Al-Quran kata apa? Wa ma nahakum, apa yang baginda larang. Al-Quran tak kata wa ma lam yaf'alhu, apa yang baginda tak buat. Jadi kalau satu orang dia kata tak, bukan yang Nabi larang, dia haram. Yang Nabi tak buat pun dah haram dah. Bukan dia menambah-nambah. Quran tak cakap macam itu. Quran kata apa yang Nabi larang. Kamu pandai-pandai kata yang Nabi tak buat sudah haram, makanya kamu yang ahli bid'ah. Dan bercanggah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum." Apa yang aku telah larang kamu daripada melakukannya, jauhi perkara itu. Dan apa yang aku perintahkan kamu melakukannya, lakukan semampu kamu. Jadi yang Nabi suruh kita buat semampu kita. Tak mampu, buat setakat yang mampu. Jangan tolak, Tapi apa yang Nabi larang, kena jauhi. Apa yang Nabi tak buat, belum tentu. Kita tengok dalil-dalil yang lain, tidak dinafikan. Ada benda-benda yang Nabi SAW tak buat, memang haram pun, tak dinafikan. Contoh, Nabi SAW bagi dia tidak minum arak. Perbuatan minum arak ni benda yang Nabi tinggal, Nabi tak buat. Dan memang minum arak tu haram. Tapi kita kena faham, haramnya minum arak itu tidak berdalilkan Nabi tak minum, tapi berdalilkan nas Quran dan hadis yang jelas mengharamkan minum arak. Sebagai contoh, Allah berfirman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibu. Arak, judi, tilik nasib, sembah berhala, ini semua perbuatan yang kotor dari perbuatan syaitan. Sudah faham dah kata haram. Tambah lagi, fajtanibu, maka hendaklah kamu jauhi perbuatan itu. Mana 2 kali, double confirm minum arak tu haram. Bukan sebab Nabi tak minum. Tapi kalau Nabi SAW tak buat satu perbuatan, at-tarku la yantaju hukma, meninggalkan satu perbuatan oleh baginda, itu belum menatijahkan hukum lagi. Kaedah yang hampir sama, at-tarku la yaqtadi at-tahrim. Semata-mata Nabi SAW tinggalkan satu perbuatan, belum memastikan kata haram. Boleh jadi haram, tapi kena tengok dalil lain. Jelas Langgar Quran, langgar hadis, dan langgar ilmu usul fiqh. Dalam ilmu usul fiqh, kita tak belajar hukum sangat Yang belajar hukum ni namanya fiqh. Belajar fiqh, tahu ini wajib, ini sunat, ini makruh, ini haram, itu fiqh. Usul fiqh dia belajar hukum, ambil dari mana? Sumber hukum.
Maka kita belajar pertama Quran, kedua sunnah. Quran itu macam mana, perbincangannya, lafaznya macam mana, yang am macam mana, yang khusus macam mana. Banyaklah perbincangannya. Quran, sunnah, ijma', qiyas, lebih kurang 12-13 sumber hukum yang dibincang oleh ulama' itu namanya usul fiqh. Dan macam mana cara nak berinteraksi dengan sumber hukum juga usul fiqh. Maka kita ambil yang simple saja. Paling tidak ada 4 sumber hukum yang disepakati: Quran, sunnah, ijma', kesepakatan ulama, dan qiyas. Qiyas ni kita pakai hukum satu perkara yang ada dalil kepada perkara lain yang tidak ada dalil kerana asas hukumnya sama. Ya. Contoh, ada tak dalil haram minum arak? Ada. Takkan tak ada, kata dia baru sebut ada. Ya. Jadi hukumnya adalah haram. Kita ambil hukum haram tu kita pakai pada satu perkara yang tak ada dalil, iaitu hukum minum air ketum. Tapi bukan air ketum yang biasa-biasa tu. Dia dah perah, dia dah campur ubat nyamuk, dia dah campur ubat batuk, macam-macam lah. Sekira-kira kalau minum air ketum tu mabuk. Ya. Padahal hukum minum air ketum tak ada dalil. Air ketum pun tak ada sebut dalam Quran hadis. Habis tak ada hukum lah. Ada. Macam mana nak tahu? Qiyas. Arak haram, asas keharamannya adalah kerana memabukkan. Maka memabukkan tu ada pada air ketum, maka hukum juga sama macam minum arak, iaitu haram. Itu namanya qiyas. Jadi kalau kita bayangkan satu highway ada 4 lorong. Tiba-tiba satu hari kita nak lalu, kita dapati 3 lorong ditutup. Hanya satu lorong saja dibuka. Agak-agak jam tak jalan. Jam lah. Ya. Dahlah satu lorong dia buka. Satu lorong yang dibuka pula dia bagi 3. 2 dia tutup, 1 saja dia bagi lalu. Berarti bas, lori memang confirm parking tepi lah, tak mahu. Kereta pun belum tentu, sempit. Motor mungkinlah boleh lepas ya. Ini gambaran kepada apa yang salah faham ini menatijahkan kepada agama kita. Agama kita asalnya luas. Nak sampai kepada hukum, lalu lorong Al-Quran sampai. Ya, lalu lorong sunnah sampai. Lalu lorong ijma' juga boleh tahu hukum. Lalu lorong qiyas juga boleh dapat hukum. Tahu-tahu mereka tak perasan Al-Quran, dah tutup 1. Mereka tak hirau ijma', dah tutup 2. Mereka tak mahir guna qiyas, dah tutup 3. Hanya mereka buka lorong sunnah saja. Dan lorong sunnah masih agak luas juga. Ada sunnah perkataan, apa yang Nabi cakap. Ada sunnah perbuatan, apa yang Nabi buat. Ada juga sunnah pengiktirafan. Orang lain cakap atau orang lain buat, tapi Nabi puji atau Nabi iktiraf. Nabi kata bagus, ini ada pahala. Atau paling tidak Nabi SAW diam, Nabi tak larang. Jadi ada sunnah perkataan, sunnah perbuatan, dan sunnah pengiktirafan. Tahu-tahu yang perkataan dan pengiktirafan itu letak tepi, hanya fokus sunnah perbuatan saja. Akhirnya ini tak boleh, Nabi tak buat. Ini haram, Nabi tak buat. Ini tak ada dalil, Nabi tak buat. Macam itu. Quran kan dalil, perkataan Nabi juga dalil, ijma' ulama' juga dalil, qiyas juga dalil. Sebagai contoh, amalan berzikir dengan menyebut nama Allah saja. Kan tadi kita zikir subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Itu okey, tak ada isu. Tapi yang diperishukan oleh sebahagian, bila orang itu berzikir sebut Allah, dia duduk dia sebut Allah, Allah, Allah. Kadang-kadang orang ramai-ramai. Ya. Dia kan di Turki selalu macam tu, Allah, Allah, Allah. Jadi mereka larang. Alasannya kata mereka tak ada dalil. Ya, betul kata ada dalil. Tidakkah Al-Quran itu dalil? Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa dzkurullaha dzikran katsira. Hendaklah kamu zikir akan Allah Taala, yakni sebut Allah Taala dengan sebutan yang banyak. Quran yang suruh kita sebut Allah banyak-banyak. Tapi wazkurullah makna ingat, Ustaz, bukan makna sebut. Siapa kata? Ingat dia salah satu makna. Tidak menafikan makna sebut. Bahkan wazkur asalnya makna sebut. Tapi tidak menafikan ingat. Kedua-dua disuruh. Sebut Allah disuruh, ingat Allah juga disuruh. Sebut sambil mengingat, itu yang paling sempurna. Sebut tak ingat pun masih dapat pahala. Kerana menyebut Allah itu sendiri adalah satu tuntutan dalam agama kita. Wa dzkurisma rabbika bukratan wa asila. Ini macam azan apa yang tadi?
Oh, jam ya. Jam pun dah tak betul waktu azan kita. Ya? Apa dia? Oh, okey. Allah siapa cakap Allah tak ada makna itu tak betul, tak mengaji ke apa. Allah kan isim bagi zat yang wajib berwujud. Mungkinlah sebab amalan tu yang nak dikomplainnya. Alasannya sebab Allah tak ada makna. Siapa cakap tak ada makna? Itu kan nama Allah. Oh, maksudnya macam ni. Kita kena sebut ya Allah, ya. Ya Allah tu kita menyeru. Dituntut juga. Suruh Allah tu dituntut. Doa pada Allah, ya Allah, ya Latif, ya Rahman, ya Rahim. Ya dituntut. Tapi tidak semestinya dengan ya. Boleh saja kita sebut Allah Akbar. Boleh saja kita sebut Subhanallah. Tidak ada ya. Ada. Dia yang tak faham. Macam mana pula Allah tak ada makna? Kalau Allah tak ada makna, maknanya akbar saja, apa? Maha besar saja. Allah tak ada makna. Yang ada makna adalah akbar. Bahasa Allah akbar, ia ada makna. Allah maha besar. Bila Allah saja dah hilang makna dia. Macam itu. Kalau Allah tidak ada makna, kita zikir akbar, akbar, akbar. Sebab Allah tak ada makna. Subhan. Sebab Allah tak ada makna kan? Kenapa subhanallah? Subhan saja. Alhamdu. Sebab Allah ni tak ada makna. Allah ada makna. Percakapan mengatakan Allah tak ada makna, orang jahil. Walaupun ada PhD yang satu pendekatan dalam bidang ilmu. Tak komplain, kita tak komplain PhD. Mana dia sudah mengharungi satu cabaran dalam tingkatan ilmu. Tak ada masalah, dia bagus. Pasti dia akan dapat penambahan ilmu. Takkan PhD 3-4 tahun tak ada ilmu, ada. Tapi tidak berarti dia alim dalam semua bidang. Kalau tidak, bukan bidang kealimannya dan dia nak memandai-mandai, jadilah kata itu tak betul. Ada pula Allah, ismu zat tak ada makna. Yang sebenarnya adalah yang saya nak ceritakan ni, sedar atau tidak sedar, dalam otak dia seolah-olah dalil itu perbuatan Nabi sahaja. Mana cari dalam kitab hadis tak ada pula sebut Nabi duduk sebut Allah. Tak ada dalil ni. Dia tak perasan Quran. Quran kan dalil. Wa zkur isma rabbika bukratan wa asila. Sebutlah nama Tuhanmu pagi dan petang. Apa nama Tuhan kita? Ya Allah. Bahkan Allah itulah yang kerap kita merujuk kepada Allah. Jarang kita sebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, nama Allah juga. Al-Latif, Al-Khabir, Al-Alim, itu semua nama Allah. Tapi yang kerap disebut atas lisan manusia adalah Allah. Bahkan dalam hadis Nabi SAW memberitahu tidak akan berlaku kiamat selagi mana ada orang menyebut Allah. Makna selagi ada sebut Allah itu, mas dunia itu masih okey. Sebab kiamat hanya akan berlaku kepada orang-orang kafir. Orang Islam dimatikan sebelum kiamat. Datang satu angin yang mana pada ketika itu mana orang ada iman dalam hati, mati dia. So jangan ada cita-cita aku nak tengok kiamat macam mana. Jangan. Sebab itu hanya akan berlaku kepada orang-orang kafir. Jadi sebab Allah itu satu kebaikan. Sebab itu kiamat belum berlaku lagi. Tidak akan berlaku kiamat selagi mana ada orang yang menyebut Allah. Kemudian yang kedua adalah ijma'. Sepakat para ulama tidak kurang dari 700 tahun lebih. Tak ada ulama yang komplain zikir Allah. Padahal memang telah diamalkan. Awal-awal tokoh yang komplain zikir Allah ni adalah Al-Imam Ibn Taymiyah. Walaupun beliau alim, fatwa beliau yang melanggar ijma' tidak kuat. Tak boleh dijadikan sebagai satu sandaran kerana ijma' itu sudah jadi benteng. Kemudian kena faham jenis ibadah. Itu nanti kita pergi pada bab yang ketiga. Ibadah ada jenis yang diikat. Kadang-kadang dia faham macam ni, Ustaz kalau boleh buat bid'ah hasanah, mana kita boleh kan ke ibadah-ibadah sesuka hati kita? Siapa cakap? Kamu yang tak faham konsep bid'ah hasanah itu benda baru yang tak berjalan dengan syarak. Ini cerita betul ya, bukan saya reka-reka. Ketika saya ceramah di Kedah, bahkan di tempat lain pun kadang-kadang timbul soalan yang sama. Dia kata, Ustaz, kalau asal baik boleh buat, kenapa tak sembahyang subuh 4 rakaat? Ustaz kata asal baik boleh buat, sembahyang subuh 4 rakaat, atau buat solat khusus pada hari Sabtu, kan?
Kita kata asal baik dari segi syarak. Dari segi syarak, sembahyang subuh 4 rakaat dengan sengaja haram, batal, bid'ah, sayyi'ah, dalalah. Kerana sembahyang itu ibadah yang telah diikat dengan waktu. Sengaja nak sembahyang luar waktu, haram. Dengan bilangan, sengaja nak ubah bilangan rakaat, kalau lupa itu dimaafkan. Ya, dia sembahyang subuh 4 rakaat, pasal lupa was-was, dah 2, baru 1 tambah lagi. Sampai aku tadi dah 2 ke 1 tambah lagi, dah 4 rakaat. Itu dimaafkan sebab lupa. Tapi kalau sengaja dia sembahyang subuh 4 rakaat, dia haram. Lagi ada yang diikat dengan tempat. Sembahyang okey. Sembahyang di Padang Balang boleh, sembahyang di Wangsa Maju boleh, sembahyang di London pun boleh asal masuk waktu. Ya. Tapi kalau haji jangan. Haji mesti di Kaabah. Ada pula orang di Pulau Pinang nama ajaran Taslim, dia haji di Pulau Pinang. Ya memanglah jimat kos, tapi tak sah. Hajinya tu haram. Jangan kata haji di Pulau Pinang, haji di Madinah tidak sah. Kalau orang saya nak haji di Madinah lah, lebih tenteram lagi. Mekah ni macam sibuk, crowded. Saya nak haji di Madinah, tak boleh. Haji mesti di Kaabah. Jadi lain dengan ibadah seperti zikir, lain dengan ibadah seperti selawat, lain dengan ibadah seperti doa. Ini semua ibadah, tapi tidak diikat. Berarti apa? Nak zikir bila? Bila-bila yang sesuai. Pagi boleh, petang boleh, malam boleh, tengah memandu boleh zikir. Ya. Nak zikir di mana? Di mana-mana pun boleh. Secara umum lah, jangan pergi zikir dalam jamban pula. Kan secara umum, di surau boleh, di masjid boleh, di rumah boleh, di kedai boleh, dalam kereta boleh zikir. Ya, sambil mancing tepi kolam boleh zikir. Daripada kosong lama tunggu ikan, ya, baiklah zikir. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Kalau pun tak dapat ikan, dia dapat pahala. Jadi nak zikir banyak mana? Ikut kemampuan. Kecuali zikir yang telah ditetapkan dalam hadis, itu kita follow lah. Macam tadi subhanallah 33. Kenapa 33 tak 34? Ya, kerana Nabi dah sebut, kita ikut. Tapi kalau zikir yang umum, terpulang ikut kemampuan lah. Sebab itu orang-orang yang bertarikat apa tu, dia ada syekh dia. Syekh ni yang akan bagi kamu zikir 100 kali. Ada ke dalil? Bukan masalah dalil. Syekh tengok kemampuan orang tu lah. Orang tu baru nak belajar-belajar semayang, dibantainya kamu zikir 5,000, berasap lah Allah tu. Terbakar lah views dia. Tu orang kata gila isim tu. Isim tu nama. Bukan masalah sebut nama Allah tu salah, tapi tak sesuai dengan kemampuan dia. Kita ibadah ni kan ada kemampuan masing-masing. Itu kepentingan syekh tadi. Betul dia, saya tak bohong. Daripada guru saya sendiri, ada orang dia bila ni dia terus pegang tasbih, zikir sampai gila. Tak ada guru yang bimbing. Bila ada guru, dia tengok dia baru nak berubah, tak sesuai tu, suruh zikir sampai beratus-ratus. Dia suruh istighfar dulu. Kamu banyakkan istighfar, satu hari 100 kali istighfar, kan dia mampu. Kamu satu hari 1 kali selawat, kan dia mampu. Nanti dapat dialog, kamu macam mana sekarang? Okey dah, tenang. Kamu tambah zikir kamu 300 kali pula, misalnya kan. Itu keperluan kepada guru yang membimbing. Tapi secara asasnya terpulanglah zikir ni ikut kemampuan. Nak zikir dalam keadaan suci daripada hadas, cantik. Tapi kalau tak ada wuduk kan boleh zikir. Bahkan perempuan haid pun boleh zikir. Yang tak boleh tu baca Quran. Zikir boleh, selawat boleh. Perempuan haid kalau kata macam mana dah saya tengah haid ni, tak boleh baca Quran. Ya, yang tak boleh tu tak payah komplain. Yang boleh kan banyak. Selawat boleh, zikir boleh, doa boleh, dengar Quran boleh. Yang tak boleh hanya baca saja. Jadi ibadah-ibadah yang umum macam ini, nak zikir subhanallah bagus, alhamdulillah boleh, Allah akbar boleh, Allah juga boleh. Masih namanya zikir. Sebab tujuan zikir ni nak mengingati Allah. Sebut tu wasilah. Kan benda tu kita sebut dulu. Selalu sebut anak, selalu ingat. Kalau selalu ingat, biasanya sebut. Ya, ibu-ibu kalau ingat pada anak kan selalu sebut. Anak pula belajar kat overseas, ya. Anak pula misalnya suka makan laksa, ibu masak laksa tu, ingat anak. Alung dulu suka makan laksa ni. Kan macam tu. Ingat sebut ingat. Jadi langgar semua. Quran tak perasan, ijma' tak herau, qiyas tak pandai guna, hanya fokus sunnah saja. Sunnah pun perkataan Nabi juga sunnah. Nabi SAW berpesan, la yazalu lisanuka rahban bi zikrillah.
Tak putus-putus lidah kamu tu basah dengan menyebut Allah. Nak dalil macam mana lagi? Ini salah faham. Yang mana seolah-olah dalil itu hanya perbuatan Nabi. Kalau Nabi tak buat, haram kita buat. Ini bid'ah. Dan ini tidak ilmiah. Dari segi ilmiah saya dah sebut tadi, kaedahnya at-tarku la yaqtadi hukma. Semata-mata Nabi tinggalkan satu perbuatan tidak menatijahkan haram, tidak menatijahkan hukum. At-tarku la yaqtadi at-tahrim. Semata-mata Nabi tinggalkan bukan menunjukkan haram. Kadang-kadang sebab tak biasa. Saya bagi beberapa contoh. Dihidangkan kepada Nabi SAW daging tok. Nabi nak makan lah, agak-agak nak makan, ada orang bagi tahu, ya Rasulullah ini adalah daging tok. Terus Nabi tak jadi makan. Sepintas lalu kalau kita tengok, macam haram. Dah hidup nak makan tak jadi. Tapi tak haram. Sebab bila Sayyidina Khalid bin Al-Walid radhiyallahu minta izin, kalau Rasulullah tak nak, bagi saya lah, Nabi izinkan. Tak mungkin Nabi izinkan sahabat makan benda haram. Habis kenapa Nabi sendiri tak makan? Kerana Nabi SAW tak biasa. Nabi beritahu, dog ni tak biasa dekat tempat kami, jadi saya tak rasa selera nak makan lah. Itu kan biasa. Kita pun kalau tak biasa makan, kalau orang Kelantan misalnya, kalau ada wudu 2 pinggan 3 pinggan nasi ditambah. Tapi setengah orang kalau wudu dia semacam tak biasa. Cencaluk pun sama je. Kalau orang Melaka je lah, dapat makan nasi dengan cencaluk, sedap. Tapi kalau orang yang tak biasa, apa bau macam ni? Macam-macam lah, tak biasa. Jadi Nabi SAW tak biasa makan dog. Nabi tinggalkan bukan kerana haram. Ada kalanya Nabi tinggalkan kerana lupa. Nabi pernah sembahyang asar 2 rakaat. Adakah pada masa itu 2 rakaat terakhir dah jadi haram sebab Nabi tak buat? Bukan, Nabi lupa. Dan lupa bagi seorang Rasul itu harus sifat basyariah. Tapi bukanlah lupa macam kita ni. Kita lupa rakaat sebab dia ingat projek, dia ingat nak PRU, nak ingat macam-macam. Tapi Nabi SAW itu lupa masih dalam keadaan musyahadah kepada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada kalanya Nabi SAW tinggalkan kerana takut jadi wajib. Misalnya tarawih, kita tahu Nabi SAW buat 2 atau 3 malam je. Lepas tu Nabi semayang sendiri je kat rumah. Habis kita keluar tiap-tiap malam sampai habis Ramadan ke masjid, kira berdosa lah. Nabi tak buat. Tidak. Nabi SAW tak buat itu kerana dibimbangi jadi wajib, nanti terbeban. Jadi sunat, siapa buat dapat pahala, tak buat tak berdosa, dah senang macam tu. Kemudian macam juga siwak. Nabi SAW beritahu, kalau tidak akan membebankan umat, saya akan perintahkan bersiwak setiap kali nak solat. Habis kalau kita suruh keluarga kita siwak setiap kali nak solat, berdosa lah. Nabi tak suruh sebab takut jadi wajib. Adapun kita suruh tak jadi wajib, hanya kan nak ikut sunnah. Jadi bersiwak setiap kali nak solat itu sunnah. Dan ada kalanya Nabi sendiri tidak nampak ada satu keperluan, tapi bila ada orang buat, Nabi terima. Contohnya asal-asal Nabi berkhutbah, tak ada mimbar pun. Nabi khutbah hanya berdiri pegang pelepah tamak berkhutbah. Lalu ada orang hadiahkan mimbar tempat daripada kayu. Nabi terima. Sebab tujuan khutbah ni supaya didengar. Bila berada pada tempat tinggi kan suara itu lebih jauh. Jadi Nabi terima. Walaupun asalnya bukan Nabi berkhutbah atas mimbar. Dan ada kalanya kerana telah termasuk di dalam perbuatan baik. Contohnya sahabat dalam iktidal dia baca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nabi tak ajar, Nabi tak buat. Nabi tanya siapa yang tadi itu bercakap macam tu. Sahabat tu mengaku. Nabi kata, aku lihat 30 lebih malaikat berlomba-lomba nak menulis pahala apa yang kamu sebut. Kenapa? Sedangkan Nabi tak ajar. Kerana di tempat itu memang tempat memuji Allah. Sami Allah liman hamidah tu, masa iktidal tu memang masa itu sesuai untuk memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi tidak melarang perbuatan tersebut, walaupun Nabi sendiri tak buat. Dan termasuk dalam umum kebaikan. Jadi selesai bab yang kedua. Alhamdulillah. Ada sebarang soalan? Betul? Kalau orang tu sujud tapi oleh kerana satu halangan macam serban dia terlampau misalnya, sehingga dahi dia tu tak sentuh dengan tempat sujud lah.
ataupun kepiahnya itu dia turunkan sampai ke sini misalnya. Jadi bila dia sujud, dahinya tak kena pada tempat sujud, maka daripada sudut hukumnya perbuatan itu kalau dia sengaja ia haram, kerana tak sah. Sebab sujud ni atas 7 anggota, salah satunya adalah anggota dahi. Maka kalau ada sesuatu yang menghalang, sesuatu yang menghalang ni sesuatu yang dia bergerak dengan pergerakan orang tu lah. Kalau macam benda tu ada kat situ je, kita sujud pun dia kat situ, kita bangun pun dia kat situ, itu tak ada masalah. Ini kan sebabkan gerak sekali dengan kita. Maka macam itu kalau itu adalah bid'ah lah, kalau dia sengaja. Jadi memang passion aku macam ni. Passion aku sujud memang dahi tak kena. Itu bid'ah. Dan bid'ah yang sayyi'ah, kerana bercanggah dengan tuntutan agama. Agama menuntut sujud itu atas 7 anggota, termasuk dahi. Wallahu a'lam. Ada yang satu tak yang baru saya tengok dalam WhatsApp media dan dalam WhatsApp kan, ada satu bulan ni lah, orang ni yang kata dekat video ni banyak-banyak lah apa sih, tak tahu lah apa yang satu kumpulan dia buat apa kat kubur, melonjak-lonjak. Wallahu a'lam. Yang disunatkan kita buat bila ziarah kubur adalah mendoakan. Kalau ikut Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala adalah membaca Al-Quran di sisi kubur. Jadi melonjak di tepi kubur itu tak ada perbuatan yang dianjurkan lah. Tapi kalau dia itu melonjak itu kerana meratap misalnya, kerana menunjukkan kesedihan, itu hukumnya haram. Meratap itu hukumnya haram. Kalau macam Syiah, dia buat bid'ah yang sayyi'ah. 10 Muharram dia pukul badan dia meratap kematian Saddam Hussein. Di sisi kita ada Sunnah wal Jamaah, macam itu ya jelas haram. Tapi saya tak pasti adakah mungkin dia berzikir. Kalau berzikir masih termasuk yang dituntut, sebab di sisi para alim ulama masih ada yang menerima pahala zikir dihadiahkan kepada si mati. Jadi kadang-kadang orang berzikir ni dia menghayati la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya. Kalau macam itu okey. Tapi kalau melonjak macam Tuan Haji kata tu, saya tak pasti. Kalau memang dia saja ziarah kubur kita kena melonjak, itu bid'ah. Bid'ah yang sayyi'ah. dia tak pernah orang buat dan tak dia kan dia ni macam satu bangun yang baru juga dia. Yang tak pernah orang buat tu subjektif sebenarnya. Kadang-kadang benda tu orang buat tapi di tempat lain. Jadi tempat kita rasa pelik. Contoh macam zikir berdiri. Zikir berdiri tak pernah dibawa orang, berlambak je orang buat. Cuma di tempat kita jarang. Jadi zikir berdiri tu tak salah, bahkan dalam Quran puji alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang berzikir berdiri Allah puji, duduk Allah puji, berbaring Allah puji. Tapi kalau benda tu tak biasa, jangan dilakukan untuk tidak menimbulkan keresahan. Contoh ya, walaupun zikir sambil berbaring pun Allah puji. Tapi kalau imam tadi lepas sembahyang baring dia subhanallah, subhanallah, tu kan makmum tak selesa. Apa hal imam buat kami angkat pun. Ya. Dia pun nak baring. Kalau kat rumah kan biasa. Kan? Suami penat balik kerja baring depan ruang tamu tu subhanallah, subhanallah, tak ada masalah. Ni kenapa abang zikir sambil baring ni dia boleh. Tapi kalau imam zikir sambil baring tu kan pelik lah. Pelik. Jadi tak semestinya satu benda yang kita tak biasa tu hukumnya haram. Macam zikir berdiri di tempat kita saya lihat tak biasa. Tapi kalau di Turki itu biasa. Dan ia termasuk perkara yang dibenarkan. Zikir sambil berdiri tak ada masalah. Allah. Boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama tarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afwu minkum.